Apa khabar Eliza? Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar Mira, sihat ke? Saya pun sihat, Alhamdulillah. Pejam celik Eliza. Tiba-tiba dah hari Isnin balik dah. Betul. Dah masuk minggu ketiga rasa Januari ni. Betul. Rasa macam baru semalam sambut New Year. Betul. Hari ini dah berapa Januari? 23. 23. Dan sekarang ni pula dah 24. Kita dah 10 Rejab. Malam 10 Rejab malam tadi Mira. Kita dah sampai bulan Rejab dah. Sikit lagi kita nak berpuasa. Ya, betul. 10 Rejab bersamaan dengan 22. Suka-suka hati kita jadikan ni 23, 24 je. Jadi anda bersama saya Mira Khan dan juga Eliza Hisham bersiaran secara langsung dari Studio C Suka TV dalam rancangan Bual Bicara Hawa. Betul tu, dan seperti biasa di Hawa, kami berdua akan menemani anda bermula jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 My TV, ataupun kalau kat rumah anda tak ada TV, tapi mustahil lah tak ada TV, biasa rumah orang ada TV. Tapi kalau anda ada di luar dan sebagainya, anda boleh muat turun aplikasi My TV mana-mana di telefon bimbit anda ataupun tablet anda untuk menonton kami secara langsung di mana sahaja anda berada. Ya, betul tu. Dan hari ni Eliza, kita punya topik agak serius. Betul, saya rasa kan bila saya dapat topik ni saya rasa takut sedikit. Kenapa tu takut? Sebab apa tahu? Sebab topik ni mungkin ada orang kata antara tanggungjawab, tanggungjawab dan juga keperluan. Ya, dia ada yang berbahas lah mengenai soal topik kita pada hari ni. Soalan panas lah hari ni. Sebab topik ni sebenarnya bila Eliza cakap pasal tanggungjawab, dia adalah tanggungjawab seorang anak. Betul. Dan keperluan tu, itu yang kita nak pergi tu pada hari ini mengenai rumah orang tua. Betul. Jadi topik yang kita akan bincangkan adalah Demensia, Cintai Warga Emas, dan akan bersama kita adalah Puan Hajah Asral Widat binti Haji Ahmad Asnawi, pengasas Pusat Jagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah, dan bersamanya adalah Puan Hani Suraya, pembantu jururawat Warga Emas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, nampak muda ya dua-dua. Apa khabar, sihat ke? Dua-dua puan pun nampak muda juga. Okey, sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, kita nak memberi info kepada anda dulu tentang demensia. Dan mungkin ramai yang tak tahu demensia itu apa. Demensia adalah sejenis penyakit otak yang progresif. Ia boleh membawa kepada penurunan aktiviti dalam aktiviti harian kita, menyebabkan pesakit memerlukan penjagaan untuk masa yang panjang. Sebahagian daripada pesakit demensia tidak berupaya pun untuk melakukan apa-apa aktiviti harian. Yes, betul tu. Jadi kita nak tanyalah kepada Puan Widat, apakah langkah-langkah praktikal yang boleh kita ambil untuk meningkatkan keselamatan warga emas yang menghidap penyakit demensia ni? Okay, terima kasih Mira Eliza jemput saya ke Suka TV. Kita berbesar hati. Ya, betul. Okey, kalau kita di Darul Insyirah, kita mengambil berat tentang 3 aspek. Tiga aspek. Yang pertama, dari sudut fasiliti. Fasiliti yang pertama, untuk untuk orang-orang demensia ni, kita kena pastikan flooring tak licin. Sekarang ni dah macam-macam orang kata material lah yang tak licin, yang kita boleh dapatilah dekat kedai. Lepas tu dia kena barang-barang kena reachable, within reach. Tak ada nak kena cari merata ke apa kan, dia kena within reach. And then tempat pemegang kena ada. Tempat pemegang. Dan demensia ni dia tak boleh macam berubah tempat sangat. So dia kena jangan ubah perabot tiba esok perabot berubah ke apa tak. Dia kena stick tu. Jangan deko-deko lah, senang cerita, biar kat situ je. Tapi kita dekor lah cantik-cantik kan, bersih-bersih kan. Okey, lagi satu dari sudut bucu meja. Ni okey dah ni. Jangan ada bucu tajam-tajam kan. Okey, dari sudut teknologi pula, CCTV kena adalah. CCTV wajib. Kita adalah CCTV tu kan. Lepas tu emergency bell ke apa, kalau boleh kena berada berdekatan lah. Contoh dalam projek kena ada. Tu kena adalah everywhere yang accessible lah. Kita cubalah train dia kalau apa-apa ke, dia rasanya ada emergency button tu kan. Betul. And di Darul Insyirah pun kita sampai tahap ada lecturer dia datang untuk buat uji kaji untuk ada sensor fall detector. Okey. And lastly orangnya. Orangnya ni langkah-langkah praktikal lah. Maksudnya orangnya ni dia kena orang yang memang berjiwa sabar, berjiwa tabah, berjiwa penyayang.
kan, dan memang suka akan warga emas. Okay. And then apa tu, kalau boleh kena yang terlatih lah. Sekarang ni kursus-kursus pun banyak dah kat luar kan. Betul-betul. Yang terlatih. Okay. Tapi ini kita bercakap mengenai yang terlatih kalau kita pergi ke Darul Insyirah contohnya ataupun rumah-rumah orang tua, betul tak? Tapi kalau contohnya dekat rumah sendirilah kan. Bila kita bercakap pasal demensia, dia selalunya ada tahap-tahap, betul tak? Betul. Ada tahap yang macam yang Puan Widat cakap tadi, mungkin tahap yang masih boleh mengambil barang. Tapi certain orang tua yang dah teruk, barang pun dia tak boleh nak ambil. Dan demensia dia tu menyebabkan dia lupa pergerakan tangan nak suap makanan sendiri pun tak boleh. Betul tak? Sampai macam tu saya maafkan saya kurang tahu. Jadi ada sampai tahap demensia yang lupa untuk suap sendiri. Rutin hidup dia dah lupa. Tapi saya kena buat disclaimer awal-awal ni. Kami ni bukan pakar demensia ke Alzheimer ya. Tapi kami belajar turun pengalaman. Sebab dah kita buka rumah Darul Insyirah tu, kita kena belajarlah dan kita belajarlah dengan pakar kan. Saya nak tanya pada Puan Hanis pula. Awal-awal muda betul dah jadi puan. Okey, saya tanya Puan Hanis sebagai seorang caretaker kan, warga emas dan sebagainya. Saya nak tahu juga apa sebenarnya yang menyebabkan Puan Hanis ni berani untuk jadi caretaker kepada warga emas. Sebab kita boleh cakap pasal warga emas ni banyak faktor sebenarnya. Bila jadi warga emas, dia akan jadi demensia dan sebagainya. Ada yang jadi macam budak kecil balik, tantrum, tapi dalam keadaan tenaga yang besar. Betul tak? Jadi apa yang menyebabkan Puan Hanis teruskan? Okay, before this tak pernah pun nak berhasrat untuk ada dekat rumah warga emas tu, nak bekerja as a caregiver kan. Before this kita kos lain, belajar lain kan. Boleh kami tahu kos apa, belajar apa? Bahasa Arab. Jauh kan? Okay, lepas tu pernah menjadi seorang graphic designer before untuk 4 tahun macam tu. And then kita stop kejap, masuk ke rumah warga emas ni. Mula-mula memang rasa macam aku boleh ke? Boleh ke ni nak jaga orang yang lebih tua? Lepas tu kita pula pernah jaga atuk nenek sebelum ni, tapi tak adalah untuk jaga masa yang panjang ataupun tak adalah yang ramai kan. Tapi kita bila masuk kat situ ramai dan macam-macam penyakit ada. Ada yang demensia, ada yang skizo, ada yang bedridden dan sebagainya. Tapi apa yang menarik perhatian saya, apa yang membuat saya stay sampai hari ini adalah first of all bila saya tengok dorang bila saya tengok dorang hari-hari lah, dorang tidur, rasa macam faham tak kalau lembut hati, kita jadi macam lembut hati macam tu. Satu hari kita jaga dia kan, kita main dengan dia, mandikan dia, suap dia makan, bila malam-malam tu tengok dia kan, ya Allah tenangnya hati. Padahal tu bukan mak kita. Bukan mak kita, tapi sebab kita jaga dia. Mula-mula memang rasa macam aku dah tak kenal dia. Kita tak kenal dia. Tapi bila kita ada dengan dia 24 jam, waktu kita jaga dengan dia tu, kita akan dapat macam-macam tau. Nasihat. Bukan sekadar nasihat je. Kalau kita bersembang dengan dia, kadang rasa macam, bunda, hari ni saya sedih lah bunda. Contoh, saya craving makan ni. Tapi tak dapat bunda. Dia akan bagi kita nasihat lah. Sabar. Walaupun 5 minit nanti dia lupa. Walaupun nanti dia tanya balik, tadi sembang apa macam tu. Tapi itulah yang membuatkan saya rasa macam I have to be here untuk saya jaga dorang. Saya kena ada dekat sini. Macam tu. Sebab nanti saya akan jaga juga mak ayah saya jugalah kan. Saya akan jaga juga mak mereka. Jadi dekat sini juga saya orang kata well trained lah. Saya dapat pengalaman macam mana pula saya nak jaga mak ayah saya. Betul. Jadi satu caregiver yang buka. Caregiver yang menjaga. Yang paling ironinya yang ni yang buka ni lagi tak ada pengalaman. Yang buka apa cerita Puan Widat pula kan. Macam saya latar belakang lagilah saya lecturer undang-undang dulu. Allahu akbar, macam law pergi dekat rumah ni. Tapi masa tu tahun 2013 tak banyak tempat-tempat macam ni. Jadi ramai warga emas kita kena dihantar kat tempat non-Muslim. Bila tempat non-Muslim, there are issues lah. Macam mana solat, macam mana makanan kan. So masa tu, because of that stigma lah semua kan. Jadi
atas fardu kifayah. Kita rasa okey tak apa kita buka, tapi kita buka slowly dengan tanggungjawab, dengan ilmu, dengan kasih sayang. Kita buat study. Okay, what is the best way kan? Betul-betul. Itulah. Okay. Itulah salah satu cara sebenarnya bila kita tak kisahlah siapa pun sebenarnya bila kita dengan orang tua ni kita kena ada nilai kasih sayang dan empati tu. Kalau keras sangat boleh. Ya, betul. Jadi derhaka jatuh dia. Sebab kita bila nak berurusan dengan warga tua, warga emas ni sebenarnya lagi-lagi yang mempunyai penyakit demensia, ini sebenarnya adalah satu cabaran. Betul tak? Betul. Mungkin boleh ceritakan apakah antara cabaran-cabarannya yang membuatkan Puan Widat dan juga Puan Hanis rasa macam ini adalah satu fardu kifayah yang saya perlu buat walaupun saya tak kenal orang ni. Sebab kadang-kadang anak sendiri ni tak boleh nak jaga mak ayah. Betul tak? Tapi kita kena berehat sebentar. Ya, saya pun rasa nak nangis. Rasa macam nak nangis sebab bila dengar anak sendiri tak boleh jaga tu. Ya, betul. Itu adalah satu cabaran yang sangat besar sebenarnya. Betul. Tapi kita kena berehat sebentar dan kembali. Kita kembali selepas ini. Baiklah, kita masih lagi dengan topik yang sama, Demensia Cintai Warga Emas. Bersama dengan pengasas Pusat Penjagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah, Puan Hajah Asral Widat dan juga caregiver dia, Puan Hanis Suraya. Silakan Mira dengan soalan awak. Okey, jadi tadi kita bertanya mengenai cabaran bila kita berdepan dengan warga emas yang mempunyai demensia ni. Kalau kita sebagai anak yang menjaga di rumah pun rasa susah. Jadi apatah lagi kalau ramai warga emas yang dijaga di pusat jagaan. Mungkin boleh ceritakan antara cabarannya. Sila Hanis. Okey, cabaran kalau kita cakap cabaran ni banyak sebenarnya. Sebab kita menjaga orang yang lebih tua daripada kita. Betul. Okay, kita kena tahu yang beza tahu kalau kita jaga budak dengan jaga orang tua. Kalau budak ni dia memang tak tahu apa-apa. Tapi kalau orang tua ni dia dah tahu tapi dia lupa. Macam tu. Jadi cabaran ni memang agak banyaklah. Antara salah satunya diorang ni memang cepat lupa satu and keep asking the same question. Betul. Kalau kita pun, kalau kita, saya tanya awak, saya tanya host kan, nama siapa? 5 minit, nama siapa? 5 minit, nama siapa kan? Kita pun rasa macam, can you stop it? Kan? Tapi as a caregiver, benda tu lah yang kita kena handle lah. It's the music to our ears. Yes, betul. Saya suka lah. Betul. Positif je, you have to enjoy. Kita kena enjoy lah dengan soalan dia. Contoh soalan dia macam, dah pukul berapa dah? Pukul 2. Dah pukul berapa dah? Pukul 2. Bila nak solat? Bila nak solat? Belum azan lagi. Belum azan. Kita kena biasakan dengan benda tu. Itu tak kisahlah caregiver di rumah pusat penjaga warga emas pun ataupun yang dekat rumah. Anak-anak yang jaga mak ayah kan. Benda tu memang common. Memang kena biasakan diri dengan cabaran yang itulah. Yang keduanya, kadang-kadang demensia ni, diorang cepat berubah, orang kata apa? Berubah karakter. Kadang-kadang efek juga dengan karakter sangat mereka. efek. Okey, sangat. Kadang-kadang kalau malam-malam tu menjerit. Saya atas pokok, macam mana ni? Kita nampak benda tu normal. Tapi pada pandangan mata mereka, diorang akan nampak ada benda yang adalah atas pokok lah, kat tengah lautan lah. Jadi kita ni macam mana? Kita kena into karakter lah. Kita pun sama. Atas pokok, mai sini pindah pokok lain. Macam tu. Sebab kita nak bagi dia calm. Kita nak bagi dia calm. Sebab diorang yang macam, diorang akan trigger tau. Kalau kita macam diam pun dia diam. Diorang akan trigger. Diorang kata, dia tak boleh. Macam kita lah kalau play lah. Betul. Masuk sekali. Kalau kita kena marah pun kita macam, apa ni marah saya ni? Saya cakap benda betul sebab diorang demensia kan. And then, lepas tu kalau anda kata kita nak handle dia, macam rutin harian, macam tadi ada cakap kan, rutin harian dia memang lupa, semua lupa. Faham. Itu cabaran yang saya rasa macam agak kuat sikitlah kat sana. Sebab pipe tak tahu kat mana. Walaupun ni pipe, diorang tak tahu pun yang itu pipe sebenarnya. Berus gigi tak tahu macam mana. So how? As a caregiver, kena ada dengan dia 24 hours. Okay, nak pergi tandas, pegang dia, bawa dia. Okay, gosok gigi macam mana, pegang berus gigi, gosok macam gini, macam tu.
dia macam kembali kepada budak lah. Pernah tak dengar? Makin kita tua, makin kita kena ke arah budak. Betul. So macam itulah how kita nak handle. Tapi berbeza kalau kita handle bayi ataupun budak. Betul. Kalau budak ni kita ajar, okey, pegang berus gigi, dia pegang. Dia dah pandai macam tu. Dia dah pandai. Macam dementia dia memang totally lost. Caregiver jangan ada high expectation yang diorang boleh. Walaupun kita dah ajarkan semalam, jangan kata kita no. Betul. Just repeat dengan lovingly. Yes. Mungkin ini satu cara untuk kita merawat demensia mereka dengan umur mereka dan sebagainya. Saya nak simpulkan sikit. Mungkin ada penonton di luar sana masih lagi skeptikal kan, bila dah dengar keperluan utama sebenarnya, baru tahu betapa susahnya sebenarnya untuk jaga warga-warga emas. Kita tak cakap anda perlu hantar mak anda pergi secara keseluruhan, tapi ada juga di luar, saya nak tanya pada Puan Widat pada pengasas kan, ada di luar mengatakan bahawasanya anak-anak yang tak sayang ibu bapa je hantar dekat rumah warga emas, tak kisah daycare ke all day ke seminggu sekali baru datang ke apa kan. Jadi apa pendapat Puan Widat sendiri tentang skeptikal yang berlaku kat luar sana, sedangkan ibu bapa memang perlu dijaga? Betul. Itu dilema yang saya hadapi lah awal-awal nak buka tu. Okey ke apa agama kata, neraca syarak macam mana? Betul. So kita banyak merujuk pada ustaz-ustaz dan ustazah. Supaya kita buka tu, kita buka dengan keadaan conscience kita tahu bahawa kita actually nak membantu. Dan bila kita tanya waris-waris anak-anak, dan juga ada juga waris-waris yang terdiri daripada anak-anak saudara. Sebabnya mak saudara, ayah-ayah saudara tak kahwin, ada anak, suddenly stroke, suddenly kemurungan, suddenly lumpuh kan. So anak saudara kan, dia kita ada tanggungjawab lain. Dia jadi macam anak saudara kena anak saudara nak kerja. So far cases di Darul Insyirah are genuine cases, meaning that anak-anak ni hantar dengan tanggungjawab. Dia kena apa-apa pun is for the best interest of the mother. Bukan for the best interest of the waris. Betul. No, the best interest of the mother. Contoh kalau kita ada example bonda ni dia tak kahwin, anak saudara je kan. Okay? So nak tak nak anak saudara nak kena kerja. Betul. So nak tak nak kena hantar kat tempatnya, tapi anak saudara tetap ambil tahu tentang appointment, tentang ubat-ubatan, dan tempat kita memang ada daily, weekly dan juga balik bulanan kita tutup wajib. Macam anak-anak di Darul Insyirah pun mereka sangat bertanggungjawab lah. Ubat-ubatan, semua appointment kena ada regular. Diorang yang bawa, bukan kita. Tapi pas ada file dan pas ada info kan. Kita jaga dengan penuh ilmu, tanggungjawab dan kasih sayang dan kerjasama yang erat lah dengan waris kan. Bahawa genuine, sebabnya ada kadang warga emas tu waris anak-anak dah cari bibi, tapi 20 bibi dah bertukar. Imagine how much money dah keluar. Duk bergaduh dengan bibi, duk bergaduh nak remote control nak tengok TV kan. So bila dah hantar sini, mak dia sangat tenang, sangat suka kan. Jelas kita tahu orang tua ni bila dia nak berkawan, dia nak ada dia tak nak sorang-sorang, dia sunyi. Betul. Tak yang selevel umur macam tu. Selevel umur, main apa-apa-lah, main apa-apa kan. Kadang-kadang diorang nak borak, kadang-kadang kalau orang-orang yang menghidap demensia ni, dia akan berborak benda yang 20-30 tahun lepas. Betul. Yang lama. Dia dah tak ingat dah apa yang jadi baru-baru ni, tapi dia ingat benda-benda yang lama. So kita layan je lah. Kan? Tadi bila Eliza, bila kita dengar Puan Hanis punya cerita tadi, saya teringat arwah atuk saya dulu. Dia suka tiba-tiba, Mira, tengok tu kat luar tu ada 10 budak hitam. Kita pun 10 budak hitam mana pula ni, Pa? Tak ada budak hitam. Kita bergurau lah dengan dia. Betul-betul. Itulah salah satu benda yang kita terlepas pandang. Kita nak ambil bibik boleh sebenarnya. Tapi the care is not there. Sifat empathy, sikap kasih sayang tu tak sampai. Semacam Puan Widat kata, selagi kita sampai tanggungjawab, kita jaga, kasih sayang kita jaga, tak masuk neraka insya-Allah. Tapi anak-anak dia ataupun waris-waris dia kena jujur lah. Dia kena jujur betul dengan Allah. I have tried my best. So kalau tempat warga emas is the last resort. Betul. Niat tu yang penting. Betul. Jangan kadang-kadang kemampuan tu tak sama. Betul. Macam tempat kita macam is a shared compound, shared nurses kan. So dia punya yuran bulanan pun tak
tak keras lah orang cakap. Tak keras lah. Melainkan you ambil personalness is different. Dia lain tu harga dia kan. Tapi kalau you mampu tak apa. Tapi ada yang tak mampu macam mana kan. Cerita pasal harga ni Eliza, saya tertarik nak tanya apa proses untuk anak-anak di luar sana kalau nak menghantar warga emas ibu bapa mereka ke pusat jagaan. Kita ada proses interview yang ketat lah sebenarnya. Dengar tu. Proses interview yang ketat sebab kita nak tanya betul-betul kita ni bukannya ambil tanggungjawab sepenuhnya menjaga. Tak, we are complementing. Kita membantu kan. So kita akan tanya, yang ni dah pernah buat. Contoh dah pernah ambil tak dah. Tapi tak boleh ni. Sebab different people different masalah tau. Dan saya sangat kadang-kadang saya simpati tu banyak terhadap anak-anak lah sebenarnya yang datang kat kita all lah genuine lah. Nampak kesungguhan dia orang, tak nak mak cakap dengan dinding seorang-seorang. Sometimes cucu ramai tau. Cucu ramai Liza Mira kan. Tapi they still feel lonely. They want their peers kan. And sekarang ni kita kena sedar kita dah menghadapi tahun 2030. Kerajaan predicted we are going to become an aging nation. Apa itu aging nation? Negara tua. 15%, 60 umur 60 tahun akan jadi 15% populasi. So kita ada juga generasi warga emas ni yang memang bukan dia style dia nak duduk rumah, nak jaga cucu, dia nak belajar. Kita ada juga yang sihat tapi untuk belajar, yang tu ada. So anak-anak jangan larang kalau mak-mak nak pergi belajar. Dan sebab kita belajar bahasa Arab, bahasa tafsir, belajar sirah, macam-macam ada. Betul. Belajar ni pun bukan ikut umur, betul tak? Belajarlah hingga ke liang lahat. Pembelajaran sepanjang hayat. Ya, betul. Saya biasa dengar ke negeri Cina, liang lahat suka kejut. Dia sama je, negara Cina tu maksudnya belajarlah walaupun jauh. Betul. Okey, baiklah, terakhir sebelum kita ucapkan terima kasih, kita nak minta Puan Widat dan juga Puan Hanis berikan pesanan kepada penonton yang masih ada skeptikal sebegini. Dan macam mana kalau ada di luar sana yang berminat untuk hantar ibu bapa ke Darul Insyirah. Silakan. Okey, untuk kita ubah skeptikal kan. Sebab jangan ingat rumah warga emas sekarang ni macam dalam drama TV tu. Bukan Kita ditipu sebenarnya. Kita ditipu. Okey, hantar biar tak tengok. Tak ada. Tapi berbeza. Dekat Darul Insyirah ni kita ada 3 package yang memang orang kata berbeza dengan tempat lain. Mungkin sama tapi kita ada berbeza sebab kita ada kelas kan, kita ada aktiviti dan kita ada package daycare yang hantar pagi pulang petang macam taska budak-budak tu kan. Itu kelebihan kat kita. Kita ada juga transit. Transit pun ada. Contoh macam nak pergi outstation 5 hari. Boleh tak nak hantar kat sini? Boleh, tak ada masalah. Okey. So itu adalah kelebihan Darul Insyirah lah. Jadi kita kena ubah mindset. Kadang-kadang tu ada je orang tanya kan. Anak-anak ni tak bertanggungjawab ke hantar mak ayah ke sini kan? Tapi korang semua kena tanya bonda kat sana. Padahal bonda sana tu yang nak duduk dekat Darul Insyirah. Sebab ada kawan, ada kelas, makan okey, tidur dengan kawan-kawan, seronok. Dekat sana seronok, bukan tak balik, mereka balik. Jadi kena ubah mindset tu. Betul. Okey. Puan Widat, silakan. Okey, kalau nak ke Darul Insyirah kita ada 17 tempat kosong Betul. lagi. 17. ada spot lah kira. Asalnya dah tak ada tapi kita baru renovate rumah dan kita dah bagi cantik dan sebagainya. So kita dah tambah kapasiti. Sebab dah ada lift. Dah ada lift. Saya pun nak pergi datang melawat lah. Ada lift. Ada lift. Dulu tak ada lift kan. Lift bila tak ada lift tu tak ada siapa nak duduk atas. So kita bila tambah lift tu adalah 17 kekosongan tu. Sebab ramai yang nak masuk. Tapi tak ada tempat. So biasa kita pas-pas je kat kawan-kawan kita kan. Tapi ramai kata tak apa, biar saya beratur juga nak duduk Darul Insyirah kan. So kita pun jomlah kita pejam mata, kita invest lah lift kan. Lift. So boleh hubungi, boleh bagi nombor. Boleh je. Okay. Silakan. Boleh hubungi Cik Suhaila di nombor 011 1062 9416. Okey, saya ulangi, Cik Suhaila 011 1062 9416. Okey, kita pernah sampai tahap 80 waiting list, pernah. Tapi itulah kita tak apalah, kita gamble, kita buatlah
kan. InsyaAllah. Kita doakan semoga Darul Insyirah ni lebih maju, dapat bantu lagi ramai orang dan dapat pahala lah. Betul. Dan kita doakan supaya Puan Widat dan juga Puan Hanis dan juga tim terus ke depan terus diberikan kekuatan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kita semua mendapat husnul khatimah. InsyaAllah. Betul, insyaAllah. Kalau ada tim Hawa berpeluang untuk datang, insyaAllah kita akan datang dan merawat lah. Kita buat aktiviti. Betul. Boleh. Terima kasih banyak. Saya ucapkan. Sama-sama jemput. Ya, betul. Baiklah, jadi sekarang kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, jadi tadi kita dah berborak mengenai cara penjagaan warga emas yang mempunyai demensia dan sekiranya ada anak-anak yang berminat, bolehlah hantar ke pusat jagaan Darul Insyirah. Dan di segmen ni Eliza, kita nak kongsikan cara-cara menghargai warga emas dalam segmen Warta Ilmu. Jadi salah satu cara untuk menghargai mereka sebenarnya, tapi kita semua tak boleh buat benda ni sepanjang masa. Tak boleh, Mira. Kenapa, Eliza? Sebab pernah dengar tak orang cakap, bila kita muda, masa kita terhad. Okey. Bila kita tua, masa kita banyak. Pernah? Pernah, betul kan? Betul. Jadi bila masa mereka sudah tua, masa kita terhad sebab kita masih muda. Betul. Jadi yang pertama sekali adalah meluangkan masa bersama mereka. Jika ditelusuri, golongan tua terdiri daripada ibu yang melahirkan zuriat serta menguruskan hal ehwal rumah tangga dan bapa pula yang membanting tulang bekerja untuk menampung kehidupan. Betul. Jadi jasa dan pengorbanan mereka wajar dan wajib kita hargai. Sebagai Allahu Akbar. Tersasul ha. Faham, Eliza. Awak punya jiwa mesti rasa macam dudak-dudak kan sebab serius topik kita. Sebab salah cakap ni salah, Mira. Betul. Jadi bila kita sebagai seorang anak yang soleh dan solehah, kita harus meluangkan masa bersama mereka. Kalau tak dapat nak memberikan sepenuhnya keperluan, kita timbang balik apa yang bagus. Macam Puan Widat tadi mengatakan bahawasanya boleh hantar secara daycare dan sebagainya. Sebab keperluan mereka tu penting. Ya, betul tu Eliza. Bila kita bercakap pasal masa, saya setuju dengan Eliza bila kita cakap bila kita dah besar, masa kita kurang dengan ibu bapa. Betul. Tapi itulah sebenarnya cabarannya, kita kena cari masa. Mungkin dalam 1 bulan kita boleh pergi lawat ibu bapa sekiranya tak tinggal bersama, mungkin 3 kali sehari ataupun pada waktu malam kalau kita duduk dekat kan. Malam-malam habis kerja kita tengok sekejap. Sejuk hati ibu bapa kalau tengok kita melawat mereka. Betul tu. Jadi nombor 2, warga emas seharusnya dihargai sebab apa? Kita perlu utamakan hal ehwal kebajikan mereka. Betul. Sebab kebanyakannya yang telah di mamah usia ni, kesihatan diri mereka pun semakin menurun. Ada yang demensia, ada yang kanser, ada yang skizo, macam-macam. Jadi kos-kos rawatan kesihatan ini pun di luar kemampuan rakyat marhain. Jadi kalau kita ada masa tadi Eliza, kita tolong bawa ibu bapa pergi ke hospital, pergi ke klinik. Kalau mereka call sakit, cakap batuk. Walaupun mereka cakap batuk sahaja Eliza, kita perlu concernkan sebenarnya. Sebab mungkin batuk mereka tu sebenarnya sesuatu yang lebih teruk. Sebab mereka di usia yang tua kan? Jadi Mira, boleh kita cakapkan apa yang kita perlu nak sampaikan pada hari ini ialah untuk kita lebih prihatin tentang warga tua ini sebenarnya, cara kita menghargai mereka. Sebab tak semestinya kita nak hantar dia orang pergi pusat jaga orang tua. Sebenarnya kita tak kisah, bukan. Betul. Tapi golongan ini pun dah lama dah makan garam dan sebagainya. Mereka tahu. Jadi apa yang diperlukan oleh kita adalah sikap empati dan juga kasih sayang. Ya, betul. Janganlah macam Enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Betul. Nak senang kerja, hantar mak pergi rumah orang tua. Lepas tu tak kisah, biar. Tak boleh macam tu. Sebab golongan ni dah lama makan garam, tahu tak? Betul. Dengan diorang punya pengalaman lah sebenarnya, mereka mengajar kita, mendidik kita. Jadi jangan diabaikan. Betul tu.
Selain daripada tu, kita nak cakap tentang kesihatan kan. Daripada awal kita nak cakap tentang kesihatan demensia dan sebagainya. Untuk kita yang muda ni pula, Mira dan juga penonton Hawa, kita kena amalkan makanan tambahan. Seperti pada hari ini kita akan kongsikan tentang kebaikan misai kucing. Yang pertama sekali dapat bantu untuk mencuci darah daripada bahan toksid dan juga kaya dengan potasium yang membantu untuk menyingkirkan garam berlebihan dalam badan. Jadi untuk anda yang kurang suka bersukan, boleh makan misai kucing. Ya, betul tu. Jadi dengan itu kami ada sediakan sesuatu untuk anda dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Sukeshop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan misai kucing dari Herbs Garden. Digunakan secara turun-temurun dengan harga serendah RM89 sahaja. Hanya di sukeshop.com. Mira, saya nak tanya awak. Okey. Saya teka-teki. Teka-teki pula. Teka-teki Dia buat kuih. Kuih apa yang berlubang kat tengah? Senang sangat Eliza, donut. Sibuk. Tapi okey. Satu lagi soalan. Teka-teki juga? Tak, ini bukan teka-teki, ini soalan. Dulu, masa awak suka makan donut? Suka. Favorite. Kalau sekolah dulu biasa menu donut apa? Donut gula. Oh, kalau saya suka donut sambal. Ada donut sambal? Ada. Sambal pau tu. Dia golekkan dengan donut. Sebab mak saya jual dulu. Sebab saya buat je. Okey, tapi baru-baru ni kita kan hidup moden. Ya, betul. Kita ada viral donut susu. Oi, donut susu pula sekarang. Wow. Pernah rasa jadi, tak? Tak pernah makan. Jadi hari ini di studio kita ada donut susu Tastido. Kita bersama dengan Siti Rohanum ataupun lebih mesra dipanggil Cik Obi, pengasas Tastido, dan bersamanya adalah Nur Hidayah Mokhtar Cikda, pengarah operasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat ke? Kita lebih sihat. Alhamdulillah. Itu mahu kan? Ya, betul saya tu. nak tanya awal-awal ni kan. Cik Obi dengan Cik Da, apa menu favourite untuk donat? Sajalah nak tanya. Untuk donat, untuk flavor. Tak kisahlah untuk kau dulu ke suka donat sambal ke donat gula? Gula. Geng. Sambal. Kita geng. Okey, jadi di awal episod ni mungkin boleh kongsikan perjalanan macam mana bermulanya Tastido ni. Okey. Pada awalnya untuk Tastido ni bukannya dinamakan Tastido. Okey. Before ni kita letak nama donat yang seperti tertera, iaitu donat nenek. Donat apa? Donat apa? Jangan tanya semula. Iaitu donat susu lah. So kita bermula pada tahun 2021. Tapi tak lama lah. Sekejap je sebab masa tu kan PKP. So tu untuk kita nak cari duit tambahan lah. Okey. Selepas boleh bekerja, kita stop selama setahun. And then kita comeback balik pada 2021. Okey. Okey, dan dekat situ still lagi guna nama donat. Donat tu. Donat Okey, teruskan. Dan sampailah tahun 2022 bulan 2023 bulan 1. Okey. Kita rebranding pada Tastido. So dari situlah perjalanan Tastido. Saya nak tanya sajalah kan, kita ni suka mengacau. Kenapa ada idea nak tukar pula? Okey, pertama sekali kita nak komersialkan. So kita nak grow business, perlukan nama yang lebih molek ya, lah. Betul Macam tu. So donat ni akan sensitivity sikit lah pada orang ramai. Betul-betul. Tapi kenapa Tasti bukan Tasty? Okay, actually dia okey tu kita dengar tu. Okay, actually dia punya makna sama je, meaning dia sama. Tapi kebanyakan kita tengok orang kalau datang kan, dia sebut mesti Tasti. Padahal ejaan
tasty kan, T-A-S-T-Y. Tapi dia sebutan je jadi tasty. So kita nak kelainan sikit, kita Melayu kan, tastido. Faham. Lama buat pemerhatian ni. Macam tu kan. Okey, saya nak tanya pada Cik Da pula. Cik Da sebagai pengarah operasi kan. Bila tastido ni berkembang, sekarang dia ada macam-macam menu kan. Apa cabaran terbesar dalam mengurus ke F&B sebenarnya? Sebab makanan kita kalau ada permintaan tinggi, itu kita kena cater. Lepas tu kualiti kena jaga juga. Donat ni salah bancuh, bantat. Betul tak? Jadi macam mana tu Cik Da? Kualiti dengan servis lah, itu dua memang sangat penting lah. So kualiti tu kita memang kena maintainkan, kita tengok kita punya staff tu okey ke tak, cara buat dia apa semua. So servis tu pun kena lagi laju lah. Sebab kita serve panas-panas, secara fresh. So serve tu kena lagi laju lah. Maksudnya kita punya donat tu kena lagi banyak lah before tu. So kita kena get prepare awal-awal sebelum customer datang. Okey. Jadi dalam satu hari tu berapa banyak donat yang diproses? Kita ikut by kilos. Lebih kurang 30 kilo, lebih kurang ke 40. Banyak. Kadang-kadang more than that pun boleh jadi juga. Dia based on permintaan customer lah. Kalau customer keep on datang daripada tengah hari tu, so kita kena get prepare lah. Kena buat dua awal lah macam tu. Sebab donat ni kan dia kena prepare awal sejam, 2 jam sebelum kita kena prepare benda tu. Betul. So barulah kita boleh production tu boleh keluar lah. Sebab donat lama sangat simpan dia jadi liat. Betul. Kalau cepat sangat celup dengan dipping pula dia jadi macam lemau macam tu, lebih lemau macam tu, dia nak kita konsistensi keras tu. Ya betul. Itu baru sedap nak tu. maintainkan benda tu. Kan? Nak maintain tu. Lepas tu bila kita bercakap mengenai donat kan, apa antara menu-menu donat yang ada? Tak tahu. Untuk dekat tastido ni, setakat ni kita hanya ada dalam 5 flavor. Okey. Salah satunya donat signature kita, donat susu. Donat coklat. Coklat cheese. Donat cheese and donat gula. Susu, coklat cheese, gula cheese. Donat cheese? Yes. Wow, okey. Jadi macam mana rasa? Kita pula suka Saya dah cheese. tak fokus. Saya dah tak fokus. Macam mana rasa donat cheese tu? Okey, untuk dari side saya lah. Okey, donat saja pun kita memang dah ada rasa. Makan donat je dah ada rasa dekat donat tu. Kosong je pun dah ada rasa. So kita akan dipping dengan susu pekat. Okey. Kita akan sagat dengan cheese. Lepas tu kita dipping lagi sekali susu pekat. So kita jadi blend, dia memang akan rasa manis-manis. Masin-masin sikit, masin daripada cheese. So memang kenalah keseluruhannya. Dua-dua dah try liu awal. Ya, sama. I pun dah telan liu ni, tak sabar nak rasa. Sebab biasanya kan kalau dengan cheese, susu ni kita buat goreng pisang. Betul. Pisang goreng kan tepi-tepi jalan tu. Tapi bila dengan donat, saya sendiri pun tertanya-tanya. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan tahu rasanya. Sekejap lagi ada favourite saya. Okey, kita nak tanya kepada sebelum kita beralih kepada segmen seterusnya, kita nak tanya, ada penonton di luar sana tanya kat mana nak dapatkan tastido, ataupun mungkin ada buat delivery ke atau kena pick up ke, macam mana sebenarnya? Okey, tastido kita terletak di Cyberjaya, Masyarakat Cyberjaya. So boleh je Waze. Waze memang tepat sampai tu depan pintu lah. Yes, betul. Okay. Tastido, type je tastido kat Waze ataupun Google Map. And kalau kita ada juga GrabFood, Foodpanda, and Misi Rakyat. So berdekatan dekat situ bolehlah order. Tapi kalau luar daripada cyber, kita boleh menggunakan Lalamove ataupun Grab Express. So boleh contact kat nombor kita 011-2133-2760. Ulang lagi sekali. 011-2133-2760. Itu dia. Tapi kalau dah namanya kedai dekat Cyberjaya, kalau dekat luar pun pergi Cyberjaya beli, boleh berpiknik dekat Tasik Cyber tu. Best Eliza, sambil-sambil makan. Betul. Kan? Cyberjaya ada Tasik? Ada, mana mungkin tidak. Lebih daripada satu tasik. Akan sampailah ke sana. Kan? Tapi jangan risau pada kita yang bekerja ni, rasa nak makan tastido, area Lembah Kelang, KL, Shah Alam dan sebagainya, boleh hubungi mereka, boleh Lalamove lah macam biasa. Ya, betul tu. Baiklah, jadi kita akan berehat sebentar sebab kita nak get ready. Lepas ni nak makan. Kembali selepas ini. Kembali selepas ini.
lah. semua? Silakan Mia. Saya tak Silakan. sabar. Okey, silakan. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita masih lagi bersama dengan pengasas dan pegawai operasi untuk tas tidur. Dan di hadapan kita dah pun ada donat dan juga pelbagai aneka, apa orang kata? Topping. Topping. Yes, dan kita dalam segmen apa, Eliza? Tak cuba, tak tahu. Jadi, tanpa membuang masa, jomlah kita serah kepada Cik Obi dengan Cik Da. Kita nak buat macam mana dipping ni? Yes, betul. Okey, silakan. Okay, first kita akan buat untuk donat susu lah. Signature Okey, kita. kita buat donat susu. Donat susu senang je. Sedapnya bau donat ni. Okey, saya bawa bertenang sekarang. Okey, silakan. Okay, donat susu dia ni senang je. Kita letak. Okey. Okay, gaul je. Oh, gaul macam tu je? Gaul je ni je. Susu ni pakai susu apa, Cik Obi? Kita pakai susu full cream. Tapi kita ada blend sikit, kasih dia lebih sedap. Oh, okey. So dia tak manis sangat, tak lemak, tak rasa macam muak sangat. Susu sangat kan. Kalau susu sangat pun orang tu pun tak minum susu. Macam ni je. Oh, macam tu saja dah siap. Okey. Mudah. Seterusnya. Okay, seterusnya kita ada Ira apa pula, lagi? silakan. Okey, Kita jadi ada dekat apa lagi? atas ni sebenarnya ada banyak sangat topping, Eliza. Jadi yang mana yang best seller lah, kita nak cuba yang best seller. Donat coklat. Donat coklat. Okey, Donat let's do coklat. it. Okey, silakan. Macam mana kita nak buat? Okay, donat coklat senang je. Aha. So kita akan dipping dengan susu cair. Okey. Susu cair. Sorry, susu pekat. Susu Tapi tak payah banyak lah sikit, tak nak manis sangat. Manis sangat. Okey. So kita akan letak dengan coklat. Wow, menariknya. Lepas tu kita boleh letak topping. Topping betul. ni boleh pilih. Pilih. Kadang-kadang boleh choose, customer boleh choose mana-mana yang dia nak. Sebagai seorang customer, saya Okey, jadi ada bukan sebagai macam-macam pengacara Itulah. Ni ada M&M Ya betul. Ya betul. Okey, jadi ni ada M&M. Okey. And then kita ada marshmallow juga. Marshmallow, red velvet. Red velvet. Tapi saya nak M&M lah. Boleh. Kita jiwa kanak-kanak. Jiwa kanak-kanak terselah ya bila buat ni. Boleh nak letak Okey. banyak pun tak apa. Baiklah. Ataupun nak letak dua topping pun Oh, boleh. 2 topping pun boleh. Okey. Okey, saya berminat untuk tengok yang sagak-sagak cheese tu. Sagak-sagak cheese. Yang sagak-sagak cheese tu. Okey, silakan. Okey, ni Cik Obi. dulu pada kamera. Okey, sementara ni Cik coklat. Obi buat yang sagak-sagak cheese tu, saya nak tanya pada Cik Da. Kita boraklah sikit. Cik Obi boleh buat yang sagak-sagak cheese tu. Cik Da, apakah pantang larang buat donat ni sebenarnya? Pantang larang dia. Pantang larang. Ada pantang Orang tu larang, kata jangan tu ke, jangan ni ke. Macam Pantang Tesido tak buat larang apa. dia jangan terlampau suhu bilik tu jangan terlampau Boleh sejuk sangat. potong sini. Maksudnya masa So buat bila tu. ya betul, bila terlampau sejuk sangat kita susah untuk nak kembangkan dia. Nak proofingkan dia tu kan. So kita susah lah. So okey. kalau macam kita orang ada mesin kita orang untuk proofingkan dia. So kalau macam normal maksudnya kita untuk nak kembangkan tu kita pakai suhu bilik je ataupun lagi panas lagi cepat kembang. Dengan pengudaraan pun main peranan juga. Maksudnya kalau kebiasaannya kita buat donat ni memang part kembang tu Part yang kembang penting tu yang kan? penting dia. Kalau tak kembang dia bantat. Ya betul. Yelah sebab saya dah buat dah tapi tak jadi dia jadi bantat. Sebab tu saya tekankan part kembang tu. So proofing dia tu main peranan lah senang cerita. Faham. So di Tesido memang dah ada mesin untuk proofing tu sendiri. Betul tu. Sebab kita tepat suhu sejuk kan. Sebab untuk keselesaan staff kita. So untuk proofing tu kita pakai mesin kita. Untuk kembangkan dia. Okey. So Cik Obi dah potong cheese. Cheese dah Okey, dipotong. sambung lepas tu. Oh, dia tuangkan. Memang kat Tesido memang letak dia punya tu memang banyak-banyak macam ni. Memang kita tak kalau fikir, memang tak fikir rugi tak ada. Tesido. Tak ada bagi dekat penonton. Kita dekat sana memang tak ada timbang-timbang tak ada. tak ada. Memang letak ada. Memang kita shredded saja. Cuma kalau customer nak add on lebih kita akan ada Lagi charges lebih lah. sikit. Cuma tapi kita orang tak add on pun dah Memang dah banyak. Ya, betul. Tu saya tapi cakap kalau- tak takut rugi. itulah Letak pasal. letak coklat banyak-banyak macam ni. Banyak-banyak macam ni. Harganya berapa sekarang? Okay, setakat ni harga untuk donat coklat satu kotak RM RM8 saja. Okey. Untuk donat cheese RM9.
Jadi satu kotak ada berapa donat tu? 5 pieces. 5 pieces. Oh, jadi kepada anda semua nak apa-apa sahaja boleh datang ke Tastido di Cyberjaya. Harganya satu kotak RM8 tapi kalau cheese RM9. Ya betul. Dapat 5 pieces. Dapat 5 pieces. Eliza macam biasalah kan. Kalau pasal makan, dia laju. Tak sempat kita nak cakap apa, dia dah makan dulu. Macam mana rasa dia? Sedap? Tengoklah tu, dia dah menikmati makanan. Jadi dia tak boleh nak bercakap. Saya nak tunjuk kepada penonton. Nak tunjuk? Okey, kita tunjuk. Cuba tengok. Donat tu sendiri. Lembut, ya Allah ya Tuhan. Lembut. Tak keras ke Eliza walaupun walaupun dia dah sejuk-sejuk kan masuk dalam studio. Lembutnya Mira, ya Allah. Jujur. Jujur ni. Jujur tengok ni, saya boleh. Ya Allah. Okey. Lepas tu ala-ala Eliza tengah makan donat susu tu dengan cerita ada menu baru. Betul. Apa menu baru tu? Okey. So menu baru kita dari segi flavor lah. Before ni ada 5 flavor. Sekarang kita dah ada 8 flavor. 8 tambah 3. Tambah yang 5 tu hanya coklat dengan cheese tu kita olah-olah je. So kita tambah lagi. Kita ada strawberry, kita ada matcha, kita ada white chocolate, tiramisu, white chocolate, pistachio, butterscotch, biscoff. Oi, tu macam lebih dari 8. Yes. Pistachio. Pistachio sekarang ni memang tengah up. Betul. Tengah in kan. Jadi macam mana? Okey, boleh tak kita buat pistachio pula? Sebab ni macam banyak hitam-hitam. Okey. With one colour. So untuk pistachio kita yang tu sebab limited. Limited. Dengar tu pistachio limited ya. So kita ada sekarang ni matcha. Ni matcha. Matcha. Okey, ni matcha. Alah, saya baru nak rasa yang pistachio. Itu limited. Kalau nanti nak datang kena kedai. bagi. Datang kedai jangan buat tak tahu pula. Okey, baiklah. Jadi kita pun dah sampai ke puncak sangat rasa macam sekejap je kan. Okay, tapi tak apa, penonton pun dah tahu macam mana saya dah makankan untuk anda. Jadi kita nak ucapkan terima kasih pada Cik Obi dan juga Cik Da kerana sudi hadir bawakan menu Tastido. Kalau anda nak tahu apa lagi menu dia, anda boleh terus ke Tastido. Yes, betul tu. Jadi kepada anda semua, saya pun dah tak sabar nak rasa donat ni. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Da dan Cik Obi. Dan kepada penonton, jangan lupa untuk pergi ke Tastido di Cyberjaya. Bye, jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum. Okey, jom kita sambung. Kita kena sambung. Buat